Kemudian Rasulullah sebut lagi, orang yang mengatakan bahawa dirinya bertaubat tetapi dia tidak melapangkan hatinya, maka orang itu belum dikatakan bertaubat. Rasulullah sebut lagi, orang yang dia sebut taubat tapi dada dia sesak lagi, tak puas hati dengan yang tu, tak puas hati dengan yang ni, sebenarnya dia belum lagi taubat. Rasulullah senaraikan, kalau dada kita ni dah banyak lapang daripada diri kita, tanda kita ni taubat, kita dah mula bertaubat dan taubat kita diterima di sisi Allah. Dada kita ni tak sesak, dada kita ni tak sentiasa, kita ni serba tak kena dalam hidup kita ni kan. Ada je yang jenis demikian, orang yang dia tak puas hati yang tu, tak puas hati yang ni. Jangan demikian dalam hidup. Belajarlah untuk melapang dada, melapangkan dada kita ni kan. Sebab hidup ni nak jadi semua kena dengan kehendak kita, tak mungkin terjadi. Allah jadikan dalam hidup kita ni berbeza-beza. Kenapa berbeza-beza? Kerana ni warna-warni kehidupan. Nak suruh manisnya hidup. Hidup ni kalau sama je semua, tak seronok kita kan. Tiap-tiap hari makan telur mata kebau je tiap-tiap hari. Mana seronok? Jangan-jangan sekali seronok lah. Jangan-jangan sekali kalau kita makan nasi telur dengan kicap, misal contoh, seronok lah. Tapi kalau tiap-tiap hari kita makan macam tu, mana seronok? Allah jadikan hidup kita ni begitu juga. Dalam hidup kita ni, jangan harap semua ni jadi sama je dengan apa yang ada pada kita. Allah jadikan beza-beza. Kita dengan anak kita pun ada beza-beza. Anak perempuan kita kan, betul-betul dah anak perempuan kita, ada je yang kita rasa tak puas hati dengan dia. Nak sebutnya gambaran, dia ni keturunan kita dah, tapi dalam masa yang sama ada je yang tak kena. Kenapa tak kena tu? Allah nak suruh kita jadi melapangkan dada, melapang dada dalam hidup. Jangan kita ni hidup dalam keadaan serabut je memanjang, tension je. Orang tengok muka kita pun, orang yang tengok tu pun tension juga dia panggil. Kerana apa dia? Kerana tensionnya dengan perangai kita dia panggil. Ini tanda orang yang belum taubat, Rasulullah sebut. Kemudian Rasulullah sebut lagi, orang yang mengatakan bahawa dirinya bertaubat tetapi dia tidak melapangkan tangannya, maka orang itu belum lagi dikatakan bertaubat. Melapangkan tangan maksudnya menderma. Melapangkan tangan, jangan kita genggam, jangan suka menggenggam tangan. Maksudnya apa dia? Kedekut dalam hidup. Banyakkan kita infak. Anda sebut banyak kali pada jemaah sekalian, semakin banyak kita infak, semakin mudahlah kita di akhirat nanti. Semakin kedekutnya kita, semakin sukar kita di sana nanti. Nak suruh kita mudah di sana, infak, bagi. Dan dalam hidup kita ni, jangan suka untuk kita nak simpan, jangan. Nanti kita akan menyesal. Pastikan diri kita ni bagi. Semakin berusia, semakin bagi. Semakin berusia, semakin bagi pada diri kita. Sampai peringkat bila kita menghadap depan Allah, kita tak ada lagi yang di dunia. Tapi semua benda-benda yang ada di dunia, kita dah agih sampai ke akhirat Allah. Yang ni yang untung dalam hidup. Ni ramai mana di kalangan kita masuk dalam kubur, tengok barang-barang atas dunia penuh lagi. Tu mula dekat nak meninggal dunia tu dia menyesal. Nanti aku mati nanti, jubah aku ni siapa nak pakai? Bila aku mati nanti, kasut aku ni siapa yang akan pakai? Bila aku mati nanti, ni kenderaan aku siapa yang akan naik? Semua dia fikir tentang barang-barang yang dia nak tinggal. Padahal dia dah masuk dalam kubur dan dia akan disoal terhadap daripada mana dia dapat barang-barang tersebut. Dalam hidup kita ni jangan begitu. Sebelum kita meninggal dunia ni, kita bagi, hantar dah ke akhirat. Hantar dah ke akhirat. Bila kita dah hantar ke akhirat, masuk dalam kubur tu, tak lapang je dada kita. Kerana apa dia? Kerana kita dah agih-agihkan untuk ke akhirat Allah Subhanahu Wa Taala dalam hidup. Jangan suka untuk kita menggenggam jari jemari.